Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada pagi ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung pada pagi ini bacaan ringkasan Sirah Nurul Yaqin. Pagi ini kita sambung kat mana? Terangan. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darani amin. Ad-da'watu jahran, iaitu Nabi mula berdakwah dengan secara terang-terangan. Baik. Istamarrat ad-da'watu sirriyatu 3 sanawatin fa ajaba fi athna'iha kathirun minal ashrafi wal mawali. Dakwah secara rahsia berterusan selama 3 tahun. Bermula daripada Nabi dilantik menjadi Nabi, maka Rasulullah berdakwah secara rahsia selama 3 tahun senyap-senyap. Dan ramai para pembesar dan hamba-hamba memeluk Islam dalam tempoh tersebut. Jadi selama tempoh 3 tahun dakwah senyap-senyap menghasilkan ramai orang yang memeluk Islam. Ramai itu taklah sampai 50 orang. Lebih ramailah. Makin meningkat jumlah orang yang memeluk Islam. Jadi disebutkan ramai yang masuk Islam ini di kalangan para pembesar maupun hamba. Maksudnya daripada setinggi-tinggi kedudukan manusia sampai paling rendah pun semua menerima Islam. Islam ni sesuai untuk semua kalangan masyarakat. Untuk orang besar, orang yang ada kedudukan, sampai orang yang paling rendah kastanya, hamba, boleh menerima Islam. Islam ni agama rahmat untuk semua. Lepas tu bila kita sampai di kota Mekah Al-Mukarramah, saat orang lelaki nak tawaf kena pakai ihram, waktu tu dia hanya boleh pakai ihram saja. Ihram sependam tak boleh pakai. Hang menteri ke, kamu agung ke, kamu siapa pun, itu saja pakaiannya. Karena kita semua sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ramai para pembesar dan hamba-hamba mula memeluk Islam dalam tempoh Nabi dakwah secara senyap-senyap. Baik. Ba'da dzalika amara sallallahu alaihi wasallam bil jahri biqaulihi ta'ala fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Selepas itu Allah memerintahkan baginda supaya berterus terang, itu dakwah secara terang-terang dengan firman Allah, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyriki, iaitu sampaikanlah secara terus terang apa yang diperintahkan kepada kamu dan jangan engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum musyrikin. Jadi Nabi diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dakwah makin meningkat. Mula dakwah pelan-pelan, senyap-senyap. Bila dah berjaya, ramai masuk Islam, naik peringkat satu lagi, terang-terang pula. Ada peningkatan. Walaupun pelan-pelan, Nabi pesan jangan berdakwah dengan cara drastik, jangan. Dakwah pelan-pelan, jangan terus meningkat. Lepas tu ketika permulaan Islam sekalipun, Rasulullah utuskan sahabat pergi ke Yaman kalau tak salah. Muaz bin Jabal kena pergi ke Yaman. Nabi pesan kat dia, kamu sampai sana
Didik dulu orang sana supaya beriman dengan Allah dan Rasul, mengucap dua kalimah syahadah. Pesan yang tu dulu. Mengajarkan mereka kalimah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Yang tu dulu. Kalau semua pakat terima dah yang tu, baru abang kat depa pula kena semayang 5 waktu. Pesan. Depa dah semayang semua siap, baru ajak pula kena puasa pula. Dah mula puasa, dah boleh puasa, baru naik pula zakat kena bayar. Satu-satu. Bukan semua hang dah mengucap, hang kena semayang, hang kena puasa, hang kena zakat, tak. Pelan-pelan, kerana tu permulaan. Dakwah kena jangan drastik, dalam keadaan step by step. Ngaji pun macam tu lah, kena dari bawah baru naik atas. Kalau baru habis pra sekolah terus nak ambil master, hang gila. Hang baru pra sekolah, naik je satu dulu. Bagi belajar dulu cara nak mengira tambah darab bahagi dan sebagainya. Naik peringkat. Diploma, ijazah, ada master, baru PhD, dia naik satu-satu. Jadi dakwah pun secara berperingkat. Kepada siapa pun, kepada anak kita baru nak belajar, budak-budak yang baru nak belajar bercakap, baru nak mula mengenal dunia. Jadi kita dah kena didik dah dengan ajaran Islam, antaranya makan baca bismillah. Makan tangan kanan, benar bismillah, baca doa makan. Tapi dia budak baru umur 3 tahun, baru 4 tahun, baru nak mula bercakap. Maka kata para ulama, cukup sekadar kita ajak dia bismillah saja. Bismillah, makan. Ni dak dia paksa baca doa. Selagi tak baca doa, tak dia makan. Berdoa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kalau bunyi betul tak ni bunyi Cina. Ni apa ni? Kenapa nak paksa? Cukup sekadar bismillah, peringkat dia. Esok dia besar sikit, tambah bismillahirrahmanirrahim, makan. Naik lagi tambah, baru masuk doa makan dan sebagainya. Step by step. Jangan kalut. Jadi sebab tu dakwah pun pelan-pelan. Mula dah 3 tahun tengok ramai dah boleh terima, pembesar boleh terima, hamba boleh terima, orang biasa boleh terima, maksudnya dah boleh dah terang-terang. Sampai masa Allah perintahkan Rasulullah, kamu kena dakwah terang-terang. Kita pun macam itulah, belajar daripada sirah Nabi SAW. Dakwah kita pun kena step by step. Ajak dulu. Ikut peringkat. Kalau yang dah berubah, tambah lagi kebaikan. Yang belum berubah, ubah dulu. Artis baru nak berhijrah, tutup aurat tu pakai tudung dulu. Tudung tu tak pati syariat lagi. Dia tudung dulu belik kot lehaknya. Tak apa, pelan-pelan. Sekurang-kurangnya kamu dah tutup dah rambut kamu. Lepas tu latih pelan-pelan. Lepas tu dia mula nak tudung bawai. Lepas tu dia main ikan keli. Lepas tu baru dia main tempoyak. Baru dia jadi ikan buntal. Lah kali. Pelan-pelan. Jangan galut. Ni dulu tak pakai tudung. Pakaian tidak menutup aurat. Tiba-tiba bila berubah, pakai purdah terus. Bagus, tapi takut tak boleh tahan lama. Sebab kamu drastik. Pelan-pelan. Orang baru masuk Islam, baru nak belajar. Dia dah belajar dah pasal Islam ni. Semayang, orang Islam dah semayang, kena puasa. Dia baru masuk Islam, baru nak mula beramal. Bulan Ramadan masuk pula. Kena puasa wajib. Tapi dah dia tak mampu, pukul 10. Oh, wah tak tahan lah. Wah tak tahan. Habis makan. Pasal hang baru masuk. Dengan duk tahan dia. Dia baru nak mula. Malam ajak pergi tarawih. Dalam bulan Ramadan ni ada semayang sunat tarawih. Menghidupkan malam-malam orang. Ajak dia pergi. Ajak dia pergi, jangan buat 20. Kau baru masuk dari siang, hang buat 20 dah malam tu. Hak Islam dah kecil mau buat 8 tuang. Dia baru masuk nak buat 20. Pelan-pelan. Ajak buat 8. 8 pula cari masjid hak paling cepat. Bagi dia syok dulu. Ya, apa contoh ya tu? Apa benda sekalipun pelan-pelan. Jadi Rasulullah mulakan dakwah cara senyap-senyap dulu. Baik, apa pengajaran boleh dapat lagi? Ini bermakna Nabi dakwah pelan-pelan tadi kat siapa? Adik-beradik, pak menakan, kawan-kawan. Maksudnya dakwah ni kena mula kepada orang terdekat dulu.
cari orang dekat dulu. Benda apa pun cari orang dekat dulu. Depa nak terima kan nak tolak orang terdekat dulu. Baru keluar cari orang lain. Benda apa pun orang keliling kita dulu. Nak bantu, nak bagi sedekah, nak sumbang sekian-sekian, cari orang dekat kita dulu. Takkan ada anak menakan, takkan ada pak menakan, takkan ada sepupu, adik-beradik yang susah. Ya, bagus nak sumbang tu, Rohingya, bagus. Kita sumbang juga kat dia, tapi jangan tinggalkan orang keliling. Ni duk tolong orang luar, hak adik ipar dia nak beli beg sekolah kat anak tak mampu. Tak kena Dia pakat cari orang keliling. Ada adik-beradik kita kan? Cari orang keliling dulu. Korban, nak buat korban di Sudan, nak buat korban di Somalia, boleh. Nak buat di Kemboja, murah. Sila, tak ada masalah. Tapi jangan sampai Bukit Eping orang tak ada nak makan daging. Bukit Eping 3 ekor, 9 lembu. Hak nak rekah tu 10 ekor. Melah 3 ekor batu banyak mana? Kemboja. Banyak. Bukan salah. Tapi kenapa kamu tak dahulukan orang tempat kamu? Orang dekat dulu. Apa benda pun cari orang dekat dulu. Nabi berdakwah pelan-pelan, cari orang keliling dulu. Adik-beradik dan sebagainya. Sampai 3 tahun Allah memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berdakwah terang-terang dengan firman Allah, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sebarkan apa yang aku perintahkan pada kamu terang-terang, kemudian pedulikan orang-orang musyrikin. Mampu pergi kat dia. Nak jadi apa jadi. Baik. Jadi Nabi SAW bermula saat itu Nabi berdakwah secara terang-terang. Baik, apa Nabi buat? Nabi naik atas bukit Safa. Disebut sini fasa'ida 'ala Safa. Wa nada qaumahu falamma ijtama'u qala lahum hal tasdiqunani fima ukhbirukum bih faqalu jami'uhum na'am ma jarabna 'alayka kadhiban mundu nash'atika ila al-an faqala sallallahu alaihi wasallam anqidhu anfusakum minan nar inni nadhirun lakum min 'adzabin syadid. Baik. Lalu baginda Nabi SAW naik ke atas bukit Safa untuk menyeru kaumnya. Bukit Safa yang menjadi tempat permulaan sa'i bagi orang buat ibadah umrah ataupun haji. Bukit Safa. Safa ni bukan Safa yang rumah kita Safa juga tu. Ni bukit Safa namanya. Quran sebut inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Bukit Safa ni bukit yang Allah sebut dalam Quran. Nama Safa. Bukit Safa. Baik. Jadi Nabi naik atas bukit tersebut, kemudian Nabi seru kaumnya. Kemudian setelah mereka semua berkumpul, baginda berkata, apakah kalian akan mempercayai satu perkara yang aku sampaikan pada kamu semua? Mereka semua menjawab, kami mempercayaimu sejak kecil hingga sekarang kamu tidak pernah berbohong kepada kami. Nabi naik ke bukit Safa, Nabi panggil seluruh kaumnya, pakcik dia, makcik dia, adik-beradik, kawan-kawan, sahabat handai orang kampung, himpun. Kalau aku habaq satu benda, hamba percaya tak? Percaya tak kalau aku habaq ni? Abu Jahal, Abu Lahab yang degeng kata apa? Abu Lahab, ma jarabna alaika kadhiban mundu nash'atika ilal an. Kami tak pernah dengar hang bohong pada kecil bela. Hang tak pernah bohong sepatah pun. Hang cakap lah apa pun kami percaya. Oh, hebat. Dah semua kata macam tu. Lalu Nabi pun berdakwah kepada mereka. Lalu Nabi berkata, baginda bersabda, kalau macam tu, selamatkan diri kamu semua daripada api neraka. Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul, penyampai amaran kepada kamu semua daripada azab yang sangat dahsyat. Kalau macam tu, dengarlah, aku ni adalah utusan Allah. Selamatkan diri kamu semua daripada neraka. Jangan buat zalim, jangan buat syirik, jangan buat macam tu, jangan buat macam ni. Terang-terang terus sebarkan Islam. Aku ni adalah utusan Allah. Sebut-sebut macam tu. Faqala lahu Abu Lahabin, tabballaka ya Muhammad, ali hadha jama'tana, fa anzalallahu fi haqqihi
surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi watab ila akhir. Bila dengar Nabi sebut, kalau macam tu ikutlah aku, sembahlah Allah, tinggallah berhala, jangan syirik, jangan. Benda yang paling besar yang Nabi-Nabi bawa adalah bawa umat ini jangan syirik kepada Allah. Tu yang paling besar, jangan syirik. Semalam, mari dulu kita berada pada malam nisfu Sya'ban. Ada 5 malam yang ulama sebut malam-malam mustajab, malam pertama Rejab, malam nisfu Sya'ban, malam hari raya puasa, malam hari raya haji dengan malam Jumaat. 5 malam. 2 malam terlepas dah. Rejab dengan nisfu Sya'ban lepas dah. Ada malam Jumaat malam ni. Mustajab doa ni. Malam raya haji, malam raya puasa. 5 ni malam mustajab. Ada lagi waktu-waktu lain mustajab antara 2 khutbah selepas azan asar hari Jumaat. Ini waktu-waktu mustajab. Ada tempat-tempat mustajab. Ada hari-hari yang Allah nak ampun dosa. Tapi disebutkan dalam hadis Allah akan ampunkan dosa orang nisfu Sya'ban, hari Isnin, Khamis dan sebagainya. Allah nak ampun dosa umat kecuali 2 orang. Yang pertama yang syirik, yang kedua yang bergaduh tak mau duk baik balik. 2 ni Allah tak ampun. Padahal Allah nak pergi ampun, patutnya doanya mustajab. Allah dengar doa dia, waktu tu mustajab, tempat tu mustajab, dia juga orang yang mustajab. Tapi antara sebab doa kita tak didengari, Allah tak makbul, antara sebab dia syirik, yang kedua ada permusuhan yang kita tak settle lagi. Banyak lagi lah. Ada boleh jadi makan benda haram, tak makbul juga doa. Padahal orang tu dah duduk tempat mustajab. Dia dah berada di kawasan mustajab. Waktu pun waktu mustajab doa. Patutnya makbul. Tapi tak dapat juga. Ada halangan lain. Antara halangan yang disebut tadi, syirik. Na'udzubillah. Jangan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Hak tu kalau syirik je, payah dapat ampun. Jadi syirik boleh jadi bukan dengan maksud mendoakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan maksud yang lain boleh jadi. Mengakui dia merasakan ada benda yang boleh bagi manfaat selain Allah. Ada benda yang boleh bagi mudarat selain Allah. Jam. Lepas tu mengaji tauhid dalam sifat wajib bagi Allah ada namanya wahdaniyah. Apa maksud wahdaniyah? Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Apa maksud wahdaniyah? Apa dia? Esa. Kita mengaji tauhid, ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada ma'ani, ada ma'nawiyah. 5 yang wahdaniyah antara yang termasuk dalam 5 sifat salbiyah. Sifat nafsiyah wujud. Salbiyah ada 5. Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyah. Ini sifat salbiyah dia bagi. Maksudnya sifat menafikan kekurangan yang ada pada Allah. Dinafikan segala kekurangan ada dalam 5. Jadi kena nafikan kekurangan. Jadi dinafikan. Jadi terjemahan yang lebih tepat pun kalau qidam, apa maksud qidam? Allah wujud, benda yang qidam. Sifat kedua namanya qidam. Apa maksud qidam? Sedia. Baqa, kekal. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, terjemahan yang mudah untuk lebih kita faham, maksud qidam sedia. Tapi nak nafikan kekurangan yang boleh ada pada zat Allah, maka kita sebut dengan maksudnya tidak ada awal. Qidam dengan makna Allah tidak ada awal, baqa tidak ada akhir. Jadi kalau ada awal, ada kurang. Benda yang ada awal ini maksudnya ada yang menciptanya. Itu kekurangan. Maka dinafikan kekurangan, Allah tidak ada awal. Dia tak terjemah dengan sedia, dia terjemah tidak ada awal. Baqa kekal. Jadi nak nafikan kekurangan, tidak ada akhir. Awal pun tak ada, akhir pun tak ada. Ada tak benda yang tak ada akhir? Hari ni kita mengaji lain sikit. Bagi pening. Ada tak benda tak ada akhir? Awak tak ada pula. Ya Allah,
Tidak ada awal, tidak ada akhir. Tak, ni benda kita sebut. Selain benda Allah ada akhir. Ha? Ada syurga. Syurga tak ada akhir. Tapi dia ada awal. Ada benda ada awal, tak ada akhir. Ada benda ada akhir tapi tak ada awal. Ada benda ada awal, ada akhir. Kita ada awal, ada akhir. Jadi itu semua kekurangan. Kalau ada awal, ada orang buat. Ada akhir, ada orang bagi mati. Allah tidak ada awal, Allah tidak ada akhir. Dinafikan dua-dua terus kekurangan. Jadi kalau syurga walaupun tidak ada akhir tapi dia ada awal, Allah cipta ni. Itu sifat kekurangan juga. Ada pencipta ni. Jadi Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Nak nafi kekurangan. Jadi wahdaniyah antara salah satu sifat dalam salbiah, wahdaniyah diterjemah dengan esa ataupun tunggal. Kan? Cuma bila nak sebut, nak nafikan kekurangan, kita sebut dengan makna Allah tidak berbilang-bilang. Esa lah maksudnya. Tapi nak apa? Allah tidak berbilang-bilang. Tidak berbilang tadi sama ada pada zat Allah, pada sifat Allah, pada af'al Allah. Semuanya satu. Tak ada dua. Tidak menduakan Allah maksudnya. Sama ada pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Jadi ada orang dia tak menduakan Allah pada zat, tapi dia kata ada benda lain boleh bagi mudarat. Dia menduakan Allah pada perbuatan. Tak boleh. Jangan syirik. Baik. Soalan ditanya berkaitan dengan tawassul. Tawassul bukan minta ke orang, minta ke Allah. Menggunakan perantaraan orang tengah. Tawassul maksudnya menggunakan perantaraan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah. Tawassul. Perantaraan untuk kamu sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan tawassul itu menjadi benda tengah. Orang tengah. Apa dalil hadis cerita tentang menggunakan perantaraan? Hadis cerita tentang 3 orang lelaki yang terperangkap dalam gua, kemudian ada batu jatuh menutup pintu gua, kemudian ada seorang lelaki bangun berdoa, ya Allah, aku ada mak bapak sekian-sekian, aku duk aja bagi depa minum. Satu hari aku balik-balik depa dah tidur dah. Aku nak bagi minum depa dah tidur. Anak bini aku minta aku tak bagi. Aku tunggu mak aku dulu. Khidmat sungguh kat mak bapak ni. Dia duk ungkit dia punya kebaikan. Kalaulah kebaikan tu ada nilai di sisi kamu, ya Allah, aku bakal ikhlas kerana-Mu, ya Allah, tolong selamatkan kami pada gua ni. Pintu tu bergerak batu tu. Dia menggunakan perantaraan dia, kebaikan hak dia buat. Ya sama lah. Menggunakan kebaikan dia, bukan nama dia. Dia buat baik, nama saja tak jadi. Nama dia ramai orang guna. Ramai nama orang baik-baik, dia buat nama Tok Guru, pergi perangai dengan hantu ni. Nama, tak kita guna tu, Tuan Badan. Kita pergi makam Imam Syafi'i di Mesir. Sampai dia pergi makam, ya Allah, aku berdiri di hadapan makam Imam Syafi'i, orang yang agung, orang yang baik. Banyak amal dia, banyak jasa dia. Dengan keberkatan, kebaikan orang macam ni, kurniakan pada aku sekian-sekian. Kurnia, kita minta ke Allah, tapi guna baik dia. Saya bagi contoh paling mudah. Kita nak minta direct takut tak dapat sebab kita tak ada apa. Kita ni lok-lak. Amalan tak banyak. Jasa tak ada. Ilmu tak banyak. Nak minta direct macam payah kita ni. Kita sedap, kita hina. Jadi kita tumpang orang baik. Anak baru kena marah dengan ayah. Ayah dia buat jahat, buat salah apa ada, ayah dia marah. Tiba-tiba malam nak tidur, baru dia teringat sekolah nak buka esok ni. Dah pun esok nak sekolah. Cikgu pesan dah kena bawa seorang RM5. Dia terlupa. Kalau dia nak pergi minta kat pak dia terus tobat tak dapat. Baru kena marah tadi. Hang bagi hang contiang kereta dia ke, hang bagi pecah barang dia ke. Dia nak pergi minta RM5, tobat tak dapat. Dia tahu dah kalau minta tak dapat dah, baru kena marah. Lepas tu dia nak guna siapa orang tengah? Mak ni. Mak boleh minta kat ayah tak RM5? Esok nak pergi sekolah. Awak tak minta. Tadi kena marah. Mak minta tak? Baik-baik.
Pasal apa dia guna mak dia? Sebab mak dia orang yang ada hubungan baik dengan ayah dia. Boleh dapat. Kemungkinan besar boleh dapat. Sebab mak minta. Tak apa, mak dia tak mak minta. Jadi mak pun berjumpa lelaki dia, abang. Anak baru berita esok nak kena bawa duit pergi sekolah. Awak dia tak main minta. Dia takut orang marah. Jadi kan kena marah. Lepas tu dia nak adik. Dia nak RM15. Anak minta RM5 lah. Mak balas 10. Orang tengah. Contoh. Bukan 15, 20 pun pak bagi. Pasal bini dia minta. Anak bagi. Kalau dia minta direct, boleh dapat. Takkan ayah tak bagi kot. Tapi dia duk rasa macam, payah dapat pun. Dia baru kena marah. Mana orang tengah? Sebab orang tengah ni ada hubungan baik dengan ayah dia. Kita nak minta direct terus takut tak dapat. Dia guna orang tengah dengan kebaikan, keberkatan Tok Guru ni, dengan keberkatan orang soleh ni. Bukan minta kat dia, tumpang kebaikan dia. Saya duduk di depan dia ni. Dengan kebaikan yang dia buat, ya Allah, kurniakan pada saya sekian-sekian. Minta pada Allah, bukan minta kat dia. Dia hanya wasilah, tawassul. Kita bertawassul dengan kebaikan dia. Ada orang bincang pula, dia mati dah, mana ada kebaikan dia. Dia bincang. Lepas tu hadis tadi cerita tentang orang tadi bertawassul dengan amalannya. Amalannya. Jadi ulama bincang dah mana, amalan tadi makhluk ke tidak? Makhluk. Amalan kita semua makhluk. Makhluk ni selain pada Allah semua makhluk. Jadi ulama ambil dalil apa? Kalau bertawassul dengan amalan kita boleh, maksudnya bertawassul dengan makhluk ni boleh. Apa saja makhluk nak guna tawassul boleh. Dalilnya tu tawassul dengan amalannya. Amalannya kan makhluk. Dia hak mati tadi pun makhluk enggak? Makhluk dengan makhluk sama kan? Jadi kan tengok tang mati hidup lah, tak makhluk nak? Makhluk. Yang ni pun makhluk enggak? Maknanya boleh guna perantaraan untuk minta tolong, minta bantuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pasti kita yakin mudarat ke manfaat Allah bagi. Bukan si mati bagi. Tak ada siapa pun pergi kat kubur dia yakin orang mati tu bagi kat dia. Tak. Dia guna perantaraan yang dia yakin Allah yang bagi manfaat, Allah yang bagi mudarat. Dan itu tidak syirik. Karena ada orang kata tawassul ni syirik, minta kat dia. Tak, bukan minta kat dia, minta guna perantaraan. Dia guna pula, dia kata iza sta'anta fasta'in billah. Kalau nak minta tolong, kena minta tolong hanya pada Allah. Kan dah habaq tadi minta kat Allah. Cuma guna je orang tengah. Tak, dia tak boleh guna orang tengah, dah direct terus kepada Allah. Orang macam ni nak buat mana? Tak payah. Bawa pinjam petang Pulau Pinang, terkajang turun. Bila dia duduk bawah tu, dia akan menjerit, tolong, tolong. Habaq kat dia, nak minta tolong, minta terus kepada Allah. Jangan minta tolong kat orang. Hampir hospital, tolong doktor rawat saya sakit perut ni, tolonglah. Orang minta tolong kat doktor. Kalau doktor main dengan akidah, doktor hak ngaji kat akidah ni, doktor kata nak minta tolong dengan kat saya. Syirik. Minta tolong kat Allah. Bukan minta tolong, bukan hang sembuh pun, minta tolong saja. Kamu sebagai perantaraan rawat. Dia tawassul lah tu. Guna orang tengah. Yang sembuhkan Allah. Doktor hanya merawat. Dia minta tolong kat doktor. Tolonglah rawat anak saya, tolonglah selamat. Tidak tolong buat apa? Itu hanya perantaraan. Bukan menafikan bahawa manfaat mudarat mai pada Allah lah. Jadi jangan hukum macam tu terus. Jadi kita sebut tadi jangan syirik dengan maksud jangan menduakan Allah. Manfaat mudarat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan menafikan minta tolong ke orang tawassul tak ada. Ulama bincang panjang dah bab. Bukan bermakna tawassul tadi syirik pada Allah. Tidak. Bukan dia minta kat orang tu. Hanya menggunakan sebagai perantaraan. Jelas tak? Lebih kurang tu lah. Habis saya semua. Baik. Jadi antara yang dibawa oleh para anbiya, jangan syirik pada Allah. Iaitu menduakan Allah pada zat, pada sifat, pada af'al. Jadi kita sebut. Jadi kena mengaji tauhid pula lah hak tu. Belajar. Jadi apa-apa yang penting pun yang boleh kita sebut, jangan syirik pada Allah, jangan menduakan Allah. Karena orang syirik Allah takkan ampun. Yang kedua orang yang bergaduh sampai tak mau berbaik. Selagi tak berbaik Allah tak ampun dosa dia. Ini duduk mana-mana mustajab ni. Jadi tengok Nabi ajak apa ni bila Nabi nak ke Bukit Safa? Nabi ajak jangan kalian Nabi sebut selamatkan diri kamu daripada api neraka.
Karena kalian buat benda syirik, membawa kepada neraka Allah. Jangan sembah berhala, jangan syirik dah pada Allah. Aku ni utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ajak kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan selamatkan diri kamu daripada azab yang sangat dahsyat. Tu yang Nabi peringat. Bila dengar macam tu, Abu Lahab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taballaka ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad. Ali hadza jama'tana, rupa-rupanya kerana ini engkau humpukan kami di sini. Kerana tu ya, ni akan nak abang apa? Himpun kami ramai nak abang apa? Nak abang tu ya. Celaka sungguh." Tang tu dia maki Nabi Abu Lahab. Dulu dia yang seronok dengan kelahiran Nabi sekian-sekian, tapi bila Nabi bawa Islam, dia orang pertama bangun maki Nabi. Dia kata apa? Taballaka ya Muhammad, celaka semua Muhammad. Dia maki. Lalu disebutkan, maka Allah turunkan surah Al-Lahab sebagai kutukan ke atas Abu Lahab kerana hina Nabi. Itu tabbat yada abi lahab wa tab, hang yang celaka wahai Abu Lahab. Kena terus dia. Surah apa tabat tu? Nanya orang lelaki jawab tu lah. Al-Masad. Dia kata surah Al-Lahab dikenai dengan Al-Lahab. Tabat yada ni orang kenal dengan Abu Lahab. Namanya surah Al-Masad. Allah celakakan Abu Lahab. Dan ini kata ulama confirm jaminan bahawa Abu Lahab duduk dalam neraka. Confirm. Orang lain tak dia confirm ni, tapi Abu Lahab confirm dalam neraka. Bila Allah sebut tabat yada abi lahab wa tab, celaka dia dengan bini dia. Celaka. Kenapa celaka? Kerana dia celakakan Nabi SAW, hang yang celaka. Abu Lahab. Sebab tu bila Nabi ada sebut dalam, ada orang bincang berkaitan dengan di manakah kedudukan ibu dan ayah Nabi. Bila ada seorang lelaki mai tanya, ayah saya di mana? Nabi kata ayah duduk dalam neraka. Dia pun sedih. Lalu Nabi jawab lagi, Nabi kata, bukan ayah hang seorang, inna abi wa abaka finnar. Ayahku, ayah hang duduk dalam neraka. Nabi sebut ayahku dan ayah kamu dalam neraka. Nabi guna perkataan abi. Maka ulama terjemah, abi di situ bukan Abdullah, tapi abi di situ Abu Lahab. Kenapa jangan terjemah Abdullah? Karena abi boleh jadi ayah kandung, boleh jadi ayah saudara. Pak Nakan. Abu Lahab pak Nakan Nabi. Jadi yang confirm neraka Abu Lahab. Nabi abang pak aku iaitu pak Nakan yang dah confirm dah Abu Lahab neraka. Kalau Abdullah, Nabi tak akan guna abi, Nabi akan guna Walid. Kerana sebutan yang tepat untuk ayah kandung Walid. Kita duk baca doa Rabbi ghfirli wali walidayya. Ampun dosa aku, ampun dosa mak pak aku. Mak pak walidain. Kalau satu mak atau satu pak kita walid. Pak kita panggil walid. Mak bapak walidain. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi. Tak sempurna iman kalau tak kasih kat aku, lebih ada kasih pada pak kamu. Walid Nabi guna. Nabi tak guna abi, walid. Walid khusus untuk ayah kandung. Abi umum. Jadi dalam hadis tadi Nabi kata pak aku guna abi, Abu Lahab. Nah, Abu Lahab confirm dalam neraka. Walaupun Abu Lahab confirm dalam neraka, ibu-ibu sekalian, cuma beradabnya kita sebagai umat Nabi SAW, jangan kita maki Abu Lahab atas stand, atas kedudukan dia pak nakan Nabi. Jangan duk kait dengan pak nakan. Kita marah, kita benci pada Abu Lahab kerana dia memusuhi Nabi SAW. Bukan pasal dia pak nakan. Pasal dia musuh Nabi. Siapa pun musuh Nabi, kita akan benci dia. Hang siapa pun. Siapa yang kasih Nabi, kami akan kasih pada dia. Walaupun dia main bukan pada keluarga Nabi. Kalau bukan adik-beradik Nabi pun, tapi dia kasih kat Nabi, aku kasih kat dia. Tapi kalau dia benci kepada Nabi, kami pun benci kat dia. Kerana dia membenci Nabi kami. Walaupun siapa pun dia. Jadi bukan atas stand pak nakan, kena jaga adab. Beradab dengan Nabi SAW, jangan benci atas nama pak nakan. Kerana jahat macam mana pun pak nakan.
Kita kalau jahat macam mana pun mak kita, pergi orang duk main maki berasa tak? Ya, pak kita jahat pergi duk maki dulu. Jagalah hati dia sama. Dia tahu ayah dia jahat, contoh duduk dalam penjara. Kita tahu dia tahu satu kampung dah tahu lah. Tapi dia orang baik. Kita nak jaga hati dia. Tak sembang mak tu. Takut dia berasa. Dia kalau sembang pun tak salah apa, memang betul pun. Tak jaga. Tak sebut langsung mak tu. Ni dak berguna kopi. Pak duduk dalam penjara. Ya, memang pak dalam penjara. Tapi kalau tanya tu boleh mengguris. Jahat-jahat lah tapi baik ada hubungan adik-beradik. Perlu jaga adab. Ni adab dengan Rasulullah. Walaupun Abu Lahab ni dicelakakan oleh Allah, kita pun sebut, Quran pun sebut. Tapi sebagai adab kita dengan Nabi, kita tak kaitkan sebagai paknakan, kita kait sebagai musuh Nabi. Jadi musuh Nabi SAW. Lepas tu ulama' tak buat wirid. Pati tengok tahlil, kita buat baca tahlil pun tak ada surah tabat. Nak jumpa tabat ni terawih. Tu pun saya Tok Imam turun alha wal ah wailul, turun-turun jumpa tabat. Hari lain jaranglah baca Tok Imam saja-saja nak baca tabat, jarang. Ayat Quran tapi jarang. Tak dijadikan wirid. Ada berubat hantu masuk kena rasuk, aman tabat yada abi lahabin wa tabda. Baca surah Fatihah, baca surah ni. Tabat tak baca. Jangan dengar. Beradab. Benda apa pun beradab. Ibu, apa pun lah berkaitan dengan Nabi, para sahabat, lebih baik cari jalan yang penuh dengan adab. Saya bagi contoh. Orang duk cerita pasal Uhud. Bukit Uhud kan? Peperangan Uhud dan sebagainya. Ada sahabat yang ditugaskan atas bukit pemanah. Kamu memanah. Jangan turun. Jadi apa pun jangan turun. Hang tengok kami menang pun jangan turun. Kami dah mati. Mayat kami dah dimakan burung pun jangan turun. Duk dah tu. Nabi pesan. Tiba-tiba nampak macam menang, mereka turun. Mereka turun. Sahabat-sahabat ni turun. Menyebabkan Nabi kena teruk. Teruk kena. Hampir kalah. Teruk kena. Darah Nabi, teruk Nabi kena dalam peperangan Uhud. Jadi ada orang duk cerita bab tu dan dia kaitkan bahawa para sahabat gila dunia. Kerana nakkan harta. Mereka turun tu saya nampak menang lah. Tu harta ghanimah tu nak ambil. Di para sahabat turun kerana nak ambil harta. Adabnya kita cerita pasal sahabat, patutnya jangan cerita tentang harta tu. Cerita tentang syahidnya mereka. Allah telah tetapkan yang lebih baik pada mereka, itu syahid. Mereka duduk atas, lalu mereka turun. Mereka terbunuh dan mereka mendapat syahid di sisi Allah. Syahid dengan harta tu mana lagi mulia? Syahid kan? Kenapa kamu nak sanak dengan harta tu tapi tak cerita tentang syahid? Cerita ni sahabat ni syahid ni. Pahala syahid besar. Syuhada Uhud. Dah ada cerita harta tu. Jangan kita gila dunia tengok pasal dia cerita tentang syahid tak cerita. Dia kurang comel. Beradab dengan para sahabat. Sahabat bukan macam kita. Ni sahabat Nabi ni. Daripada Mekah dia tinggalkan Mekah, harta tinggal semua. Takkan gila harta ke? Hanggut gila. Ni sahabat Nabi. Nak cerita bagi adab-adab. Madu nak lapik dengan adab. Beringat dan berhati-hati. Macam tu juga kita cerita tentang bapa saudara Nabi bernama Abu Lahab. Walaupun kita letakkan Abu Lahab ni, Allah letakkan dalam Quran dicelakakan Abu Lahab, tapi kita bukan kaitkan dengan paknakan Nabi. Kita kaitkan kerana dia musuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pesan kepada mereka, selamatkan diri kamu semua daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi seru kepada mereka supaya baik, dalam riwayat dia kata, celaka hang sepanjang hari ini. Abu Lahab kata kepada Rasulullah, celaka kamu sairul yaum. Sepanjang celaka hang Muhammad hari ini. Hari tu saja hang himpun kami, maka Allah turunkan surah tadi. Hang yang celaka Abu Lahab. Kerana dia memaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga seru kepada akhlak dan budi pekerti yang mulia. Nabi ajak mereka supaya
berakhlak dengan akhlak-akhlak yang baik. Selamatkan diri kamu dari neraka, jangan buat benda-benda yang boleh menjerumuskan kamu ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Semua tu kena kamu kena elakkan. Tengok Nabi bawa agama Allah, selamatkan orang dari syirik, selamatkan orang dari neraka Allah Subhanahu. Tu je tujuannya. Pada tujuan Islam ni bawa nak bawa orang jauh dari syirik, nak jauhkan orang dari neraka. Bukan buh orang dalam neraka. Ni sikit buh neraka orang. Baca Yasin tiga kali neraka. Tuhan sungguh. Senang-senang orang nak jauhkan neraka dak, dia buh dalam neraka tu. Syekh almarhum Syekh Mutawali Sya'rawi, ulama besar pada Mekah, pada Mesir. Ada seorang hamba Allah nak bom disko. Disko kan duk jujuk langit no. Duk nasihat tak mau dengar, dia nak pergi bom, bagi mati semua. Tak mau dengar sangat. Geram. Sebab tu kena berbom senang lah. Dia marah, benci dengan maksiat. Syekh tanya dia sepatah. Kalau hang bom disko tu, lepas tu habis mati orang dalam tu, depa mati masuk syurga kan neraka? Dalam keadaan buat maksiat. Neraka. Jadi hang dah hantar depa jalan mudah ke neraka. Setan pun cuba hasut orang dan bawa orang ke neraka. Jadi kerja hang dengan kerja setan sama. Jadi kalau hang pergi bom lagu tu, neraka tempat depa. Hang buat kerja setan lah sebenarnya. Kerja kita tarik depa jauh pada neraka. Keluarkan depa, jauhkan. Bukan tu jalan dia, maksudnya bukan pergi bom tu tidak. Tengok, Islam ajak orang jauh daripada neraka, jauh daripada syirik. Bukan nak hukum kau untuk masuk neraka, bukan hukum, tidak. Tarik orang jauh daripada neraka, jauhkan orang daripada perbuatan syirik. Baik. Jadi Nabi SAW berdakwah kepada orang ramai dengan terang-terang, dan waktu inilah Nabi mula mengumpulkan keluarga. Kita baca sikit. Jam'uhu li'ashiratihi, itu baginda mengumpulkan keluarga Nabi SAW. Jama'an Nabi SAW ahlahu wa aqaribahu lamma nazala alaihi qawluhu ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin. Baginda mengumpulkan keluarga Nabi dan kaum kerabat Nabi selepas Allah menurunkan firman wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Jadi Allah pesan kepada Rasulullah, dakwah kepada terdekat dulu. Walaupun kamu dah dakwah terang-terang, cari orang dekat kamu dulu. Baik, Nabi buat macam mana? Disebutkan Nabi SAW mengumpulkan adik-beradik Nabi, keluarga Nabi dengan buat jamuan makan. Nabi suruh Sayyidina Ali pergi habaq kat pak makan tu, pak cik tu, kat adik-beradik kita semua. Kata nak buat makan sikit malam ni. Mai. Katanya makan kambing. Sembelih kambing makan. Baik. Habis makan kambing, maksudnya masa nak makan, macam mana Nabi dakwah? Masa nak makan, Nabi pun pesan, sebelum makan baca bismillah dulu. Bismillah. Dengan nama Allah. Pelan-pelan masuk dakwah. Pelan-pelan masuk. Pakat dia dengar apa dia ni ajak Allah. Sampai dah dakwah tu kat dia. Mula dengan bismillah. Pakat makan kambing cik oi. Makan. Habis makan, disebutkan dalam riwayat, tangan masih duduk ada lemak lagi. Baru habis makan sangatlah. Lemak-lemak kambing duduk ada lagi. Lalu Nabi SAW mula nak bercakap. Nabi baru mula nak berdakwah. Baru nak sebut sekian-sekian, Abu Lahab perhati. Dia nampak Muhammad nak bercakap. Apa Abu Lahab buat? Dia pun ajak seluruh kaum kerabat keluarga. Makan habis dah. Jom. Balik. Makan habis dah. Balik. Tak ada Nabi nak bercakap. Dia buat provok. Abu Lahab. Dia tengok dia nak cakap, dia buat provok, bagi ganggu majlis. Keluar balik. Nabi baik. Ulama sebut ajak dia macam mana? Maksudnya dakwah Nabi SAW kepada adik-beradik ni, makan tak boleh tinggal. Jamu makan tu. Dakwah pelan-pelan. Bagi makan. Lepas tu majlis kuliah maghrib, ceramah perdana, daurah kitab dan sebagainya. Makan dengan tinggal. Sedia makan. Kalau boleh buat banner bagi besar, jamuan perdana kuliah disediakan.
Selalu kita buat bina kuliah perdana. Zaman sedia, zaman dulu sangat. Zaman perdana bi kuliah ada sediakan. Dia main dengar kuliah dulu saya dah makan. InsyaAllah ramai. Setakatlah tak pernah mih lagi lah. Kalau buat macam tu mesti orang ramai. Buat kambing pula Allah. Cina pun main dengar. Maksudnya semua orang akan main lah main dengar kuliah. Karena ada disediakan jamuan. Lebih modal kita lah. Jadi tengok cara dakwahnya bagi makan. Budak-budak nak bagi mereka seronok sekali. Bagi makan, buat milih bagi coklat. Nak bagi mereka seronok hadir. Maulid Nabi SAW. Ada budak-budak bagi coklat. Bagi budak-budak semua main bagi hadiah. Biar tiap-tiap tahun gaya nak main maulid, dia duduk dah samak dah. Tak boleh hadiah. Dia akan terkenang-kenang hari maulid. Budak-budak bagi hadiah ke dia. Bagi coklat. Nak tarik dia. Jadi dia dah makan. Kalau buat dah nak makan, Jadi Rasulullah berdakwah cara dakwah dulu kepada kaum kerabat, kumpulkan adik-beradik dengan cara macam tu. Dihimpunkan ramai-ramai bagi makan, kemudian masukkan dakwah pelan-pelan. Sebarkan Islam. Faballaghahum risalata rabbih wa anzarahum 'adzab yaumin 'adzim yauma la yanfa'u malun wala banun. Baginda menyampaikan risalah Tuhan dan memperingatkan mereka tentang azab yang sangat besar pada hari yang tidak berguna lagi harta dan anak pinak. Jadi Nabi pesan apa kat adik-beradik ni? Nabi pesan kepada mereka, sampaikan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, peringat mereka tentang azab, dan Nabi khabarkan kepada mereka bahawa azab nanti akan dikenakan kepada mereka yang syirik dan sebagainya. Waktu tu anak ramai, harta banyak tak berguna. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak ada manfaat, harta dan anak pinak yang ramai. Harta yang banyak, anak-anak yang ramai, semua tu tak berguna lagi. Bila ni? Hari kiamat, hari akhirat. Lepas tu tak gunalah harta banyak-banyak, anak ramai. Berguna. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang tenang. Harta dia banyak, tapi saat dia balik, hati dia tenang. Comel harta tu. Ada manfaat. Anak dia ramai, tapi dia balik, tenang hati dia. Anak tu ada manfaat. Jadi, cari harta yang banyak, tapi bagi ada manfaat. Wakaf, sedekah, jamu orang makan, buat baik. Harta dia banyak. Tapi waktu dia mati, insya-Allah ini manfaat semua tu. Kan orang kata untungnya. Ada orang wakaf-wakaf jalan. Nak masuk ke sekolah tu jalan tak ada. Jadi makcik ni bagi duit buat jambatan. Lintah bagi ada jalan. Bagi duit puluh-puluh ribu mati. Sampai lah orang duduk jalan, pergi balik. Banyak nak pahala boleh kata. Kita pun kata Allah untungnya. Tapi ada manfaat. Anak ramai, kesemuanya baik-baik belaka, reti agama, jaga semayang, jaga aurat. Saat mak dia mati, pak dia mati, anak-anak yang uruskan. Kita hak duduk luar ni tengok dah, Allah seronoknya jadi mak dia. Padahal kita bukan mak dia. Kita tengok anak-anak tu khidmat kat mak, kita pun kata seronoknya mak dia. Kita tengok pun seronok dah, mak dia. Lagi seronok lah. Kita duduk luar pun tengok seronok dah. Kalau syoknya kedua anak macam tu. Mak dia dapat dah, kawan tu dapat. Anak ramai tapi manfaat. Kan comel. Yang tak ada manfaat ni, anak ramai, harta banyak, anak ramai tak ada manfaat. Kerana waktu dia balik, hati tak tenang. Duit banyak tapi mai pada sumber yang tak betul. Anak ramai tapi tak dididik dengan baik. Semua tu pening pala. Atas dunia pun pening lah. Lepas tu yang paling penting, hati tenang. Biqalbin salim. Hati yang sejahtera. Hati yang tenang. Tak serabut. Lepas tu hati menyempurnakan. Allah sebut dalam Quran, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah zikir daripada Allah, hati akan jadi tenang. Hak ni saja ada ke orang Islam. Hak ni tak. Orang ni tak ada dapat. Hati tenang. Hati tenang adalah kemuncak bagi segala masalah selesai. Lepas tu kalau rentetan yang disebutkan, saya pernah sebut kot. Ibu sekalian, benda yang paling kuat dalam dunia ni namanya gunung. Bukit.
Dia jadi pasak bumi. Allah kata kalau aku turunkan Quran ke atas bukit, kamu akan tengok bukit itu berkecai. Kenapa bagi contoh bukit? Bukit kuat. Kuat-kuat dia pun berkecai. Di bukit makhluk yang sangat kuat. Tiba-tiba bukit dia kalah dengan satu makhluk namanya besi. Bekhu pi korek rapat bukit aping. Rapat. Maksudnya bekhu buat pada besi. Kau buat pada plywood? Besi. Maksudnya kuatnya bukit tadi dia kalah dengan besi. Tak boleh buat apa. Rapat. Besi kuat. Hebatnya besi. Kita duk ingat, ya besi kuat jadi tiang bangunan dan sebagainya. Besi kan? Orang kuat pun orang kata orak dawai tulang besi. Maksudnya kuat lah tu. Kalau besi ni kuat, tanda kuat. Dalam duk kata besi ni kuat, tiba-tiba besi ni dia kalah pula dengan makhluk bernama api. Kalau welding, besi akan cayak. Lebok lagu tu ya besi. Menang ke api. Maksudnya api dah lagi kuat. Dah nampak macam kuat dah api ni. Kalah pula dengan air. Karena api marak akan kalah dengan air yang banyak. Sebab tu bomba bila datang, bila ada kebakaran, bomba akan main. Bomba akan buat main air. Jangan dia buat main kipas. Tak pada api kipas. Jenuh kipas. Kalau dia main pakai tiup orang sikit, tak, dia buat main air. Karena api dia akan kalah dengan air. Hak depa duk buuh tung tu kecemasan sat dia. Kalau api besar tak boleh pakai yang tu. Kena buat main air enggak. Tengok bomba main lori air tu. Maknanya api dia akan kalah dengan air. Sungguh. Ibu-ibu tengok tok lelaki nak isap rokok tu, ambil celup dalam kopi tengok. Pakai tak bakar apa. Dia ayak dah, api tak boleh pirah, dia kalah. Dia akan kalah dengan ayak. Maksudnya ayak makhluk yang sangat kuat. Dia boleh tewahkan api. Api dah menang banyak dah. Main kat ayak kalah. Ayak lah kuat. Sungguh. Sekali banjir, sekali tsunami, rosak habis alam. Kuat ayak ni jangan buat main. Tiba-tiba ayak yang kuat gagah tadi, dia kalah pula dengan makhluk Allah bernama angin. Kita mengaji sains kan, angin dia angkat ayak, wak-wak dan sebagainya, lepas tu turunkan balik sebagai hujan. Jadi ayak kena lagu tu ya. Angin angkat pelan-pelan baru turun, angkat baru turun. Minggu tu lah, kena ayak. Ayak dipermainkan macam tu saja. Dan angin kuat sungguh. Dan sungguh, kalau ayak tsunami, banjir, lebih kurang, puting beliung lagi jahanam. Angin kencang, lagi rosak habis. Angin kuat. Angin kencang menjadi azab. Umat Nabi apa? Saya tengok. Nabi Soleh kan, Nabi Hud kan. Kena angin kencang. 7 hari 8 malam, jahanam semua. Angin kuat sungguh. Ini maksudnya makhluk yang kuat adalah angin. Memang kuat. Angin pula kalah pula dengan satu lagi makhluk. Angin kalah dengan siapa? Angin kuat, tapi ada satu lagi makhluk dia boleh kalahkan angin. Makhluk yang boleh kalahkan angin namanya manusia. Kadang manusia sedut angin kot hidung, buang kot bungkung. Kuat manusia, ingat apa? Angin hak kuat tadi dia sedut dua-dua. Lepas tu dia buang kot suka. Dia ambil oksigen, dia buang karbon dioksida. Kadang karbon dioksida advance racun lebih. Dia ambil hak elok, buang tak elok. Angin punya kuat tadi manusia buat lagu tu ya. Oh, hebat manusia. Dan betul memang Quran sebut, aku ciptakan sebaik-baik ciptaan ni manusia. Laqad khalaqnal insan ahsani taqwim. Sebaik-baik ciptaan manusia. Power manusia. Hebat. Memang hebat sungguh manusia, makhluk yang terbaik Allah cipta. Tak sama dengan makhluk lain. Walaupun makhluk lain buat ada jantan betina, ada. Setiap binatang ada jantan betina, pokok ada jantan betina. Orang pun ada jantan betina. Tapi ciptaan yang terbaik manusia. Pokok durian ada jantan betina. Tapi tahu tak mana jantan betina? Tak tahu. Lembu duk makan rumput dah badang, tak tahu mana jantan betina kalau tengok muka. Muka sama. Bunyi pun sama. Kalau nak tahu jantan betina, kena pergi ikut belakang ni. Baru tahu.
Kalau ada latu-latu, lembu jantan. Maksudnya lembu. Ikan temenung kita beli sekilo. Dalam sekilo tu tekan betina semua. Ada jantan. Tapi tak pernah tahu Setakat lah duk bersiang ikan tahu nak jantan betina. Tak tahu. Muka sama. Tapi ada jantan betina. Ada. Jenuh cari jantan betina. Kalau tengok kok rupa parah zahir, tak tahu. Haji bakhil dia buat teka-teki. Intik mana jantan betina. Tak tahu. Kalau tengok muka, kena lempak layak. Hak ligan belakang jantan, hak kena ligan betina. Baru tahu. Orang tak kena lempak layak. Ada nak tahu ini jantan betina ambil lempak tu. Begitu. Tak payah, tengok muka pun tahu. Bahkan lagi hebat manusia ni tak kena tengok muka, dengar suara cukup. Kita pegang telefon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jantan mana angkat ni? Tak tengok pun dengar suara. Boleh tahu dah jantan betina. Dan lagi hebatnya manusia ni tak gaya dengar suara. Tengok cara bawa kereta pun tahu. Sak-sak brek. Tahu dah ni. Tahu dah. Duk slow line ni pun slow. Contoh. Tak semualah tapi lebih kurang macam tu lah. Hebat dah manusia Allah ni dah, hebat. Sebaik-baik ciptaan. Dia boleh kalahkan angin yang luar biasa. Menangkap manusia. Kita duk ingat manusia ni kuat, hebat. Manusia dia kalah dengan makhluk lain. Baik. Manusia kalah dengan siapa? Dah. Tak kalah ada manusia menang dengan syaitan. Bukan semua manusia kalah dengan syaitan. Manusia kalah dengan satu sifat namanya mengantuk. Makhluk nama mengantuk ni, manusia akan tewas. Hang kuat lagu mana pun main mengantuk. Pelari pecut dunia, lari laju sungguh, masa tak mengantuk. Mengantuk terus lari tengok, melelong. Tak boleh pergi. Gagah, perkasa, kuat macam mana pun, mengantuk, manusia akan tewas. Itu kekalahan manusia. Tadi buat apa lah? Lepas tu ada orang kata ubat mengantuk ni minum kopi, minum Nescafe. Itu boleh lah, minum kadang minum sejak boleh lah, tahan 5-10 minit lepas tu mengantuk balik. Ubat paling mujarab, ni hak saya dapat ni. Ubat paling mujarab untuk hilangkan mengantuk adalah dengan tidur. Paling mujarab. Mengantuk lena, hilang mengantuk. Tu baru ubat dia. Lepas tu Allah bagi tidur. Bagi hilang mengantuk. Kita kalah dengan mengantuk. Lepas tu saya tak marah kalau orang lena dia nak buat ada tu sifat kelemahan kita. Hang mengantuk jerekah lu mana pun tidur. Hak tu tak boleh buat apa lah. Hang main bising kalau main dengan mengantuk orang tengah bersembang hingap pun dia lena. Kalau tak mengantuk tak boleh lena orang bising. Dia kena sengak dia tak mengantuk. Kalau main dengan mengantuk ni tengah duduk diri atas train, pegang tiang sikit lena, saya mengantuk. Mengantuk ni tak boleh buat apa. Jadi manusia kalah dengan sifat namanya mengantuk. Makhluk yang paling kuat mengantuk lah maksudnya. Dalam duk kata mengantuk ni kuat, manusia boleh kalah. Tiba-tiba mengantuk ni kalah pula dengan makhluk lain. Makhluk yang boleh kalahkan mengantuk namanya takut. Bila main takut, mengantuk hilang. Dia tengah duduk takut ni, dia tengah mengantuk, bawa kereta senguk-senguk. Tiba-tiba ada orang ketuk tingkap, slow sikit. Siapa ketuk ni? Hilang mengantuk. Dia main takut, perasaan takut masuk dalam hati, masuk dalam jiwa, mengantukkan hilang. Tak lena dah. Siapa nak lena? Tak lena. Ibu-ibu mengantuk 3 pagi tersedak. Tengok-tengok jam 3 pagi, current tak ada. Rupanya ibu tu jatuh. Kilat ke jatuh? Patut hangat. Kita pun bangun pergi tolak balik ibu tu. Nyala balik lampu semua. Kipas aircon semua. Sejuk. Gaya nak masuk tidur, dia dengar ada orang beri baju. Dalam bilik ayak, bro. Nak tidur. Duk mengantuk dah, mengantuk. Dia dengar ada orang beri baju. Siapa dia bro?
Anak duduk asrama tak ada sabar dengan lelaki bini kan. Lelaki duduk lena. Tengah tak lena tak beruih. Takkan masa tengah dengan malam nak beruih. Bakat tak, lelaki tak dah. Tu siapa duduk beruih? Jelas dalam bilik air rumah kita. Takkan rumah sebelah. Rumah kita. Dia main takut. Apa dia? Dengar pelik lalu tu. Ada orang dengar bunyi dapur. Bunyi kuali. Kalau takat tikui ke babeh korang, boleh dengar bunyi. Ni dak bunyi duk goreng. Gelap, tapi duk goreng. Tak tidur. Mana boleh tidur? Dia akan main takut, tak tidur lah. Nak tidur, lagi buka kau. Dia kata ambil, biar tidur. Lepas tu saya buka kau, dia duduk sebelah kau lah. Kalau tak pergi settle hak tu. Dia takkan tidur. 3 pagi takkan nak pergi tok bawah main. Orang tak main, dia nak kena tunggu esok. Kok manapun kita nak kena settle, sebab tu kena ada ilmu. Baca bila sikit-sikit selawat ke babeh korang. Bagi hilang. Jauhkan daripada gangguan. Kena kerti kat lah, baca sikit-sikit, Fatihah ke apa. Lepas tu kalau dengar, khususnya yang duk basuh baju ni, ibu kalau dengar dalam bilik air duk basuh, dia suka dalam bilik air. Dia duk dengar basuh baju, nak buat apa nak? Jangan terlalu takut, jangan terlalu berani. Takut, tapi jangan terlalu takut. Dia akan ganggu kita. Berani sangat pun jangan. Bahaya. Senang-senang. Mulut, berselawat, zikir. Jadi turun pergi kat bilik air tu, kita akan dengar memang jelas. Takut, tapi ada dinding kita zikir, selawat. Buka pintu tu bagi ada ruang. Jangan buka habis, sebab kita tak tahu apa datang apa dalam. Bagi ada ruang. Buka dan kita akan dengar memang jelas. Nak buat apa ni? Ibu-ibu ambil baju hak tak basuh lagi, bagi dia basuh. Sabun kita beli, ayak kita bayar, basuh seorang. Saya kira clear lah basuh. Betul abang dia dengan sidai. Sidai mampu tolong basuh Kalau berani. Ada nak berani, ada nak mengantuk dah. Tak, pasal ada perasaan takut. Main dengan takut, ibu sekalian, Firaun yang membunuh anak-anak kecil hanya kerana takutnya. Takut duduklah hati dia. Dia mimpi. Bangun-bangun mimpi, tanya pakar atas yang mimpi, dia kata, mimpi ni maksudnya kerajaan kamu akan jatuh. Ada budak daripada keturunan Bani Israel akan jatuhkan kamu. Budak. Ada keturunan Bani Israel akan jatuhkan kamu. Dia bangun-bangun jadi takut. Setiap budak yang beranak, bunuh. Pasal apa dia boleh bunuh budak-budak tak bersalah? Takut. Perasaan takut yang duduk dalam hati orang menyebabkan langkah dia sumbang. Buat ikut suka. Main takut. Terkejut pun lari ikut suka, tak fikir apa dah. Takut. Kawan tu dalam Facebook, dalam media sosial, dia naik motor masuk ke ladang sawit, duk ligan babi naik motor. Ligan babi U-turn. Tinggal motor naik pokok. Main takut. Mana pernah panjat pokok? Tapi dah kena ligan naik pokok lah. Duduk di atas tu. Duduk maki. Celaka orang babi ni. Padahal yang ligan tu. Main dengan takut pokok boleh banyak. Nak turun tak kerti. Pasal masa takut langkah kita sumbang. Buat ikut suka. Tengah takut. Jadi Firaun tengah duduk takut. Bunuh budak. Macam-macam dia buat. Pasal takut. Jadi orang kafir dia berhenti dekat takut tu. Dia tak boleh pergi jauh dah. Tak tahu nak settle takut tu macam mana. Orang Islam ada satu lagi. Iaitu zikir pada Allah. Hati akan tenang. Tu tadi nak abang tu ya. Pusingnya je. Allah kata yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang jumpa Allah hati tenang. Hati tenang saja boleh lawan hati takut. Perasaan takut akan kalah dengan tenang. Kalau nak tenang bagaimana? Zikir kepada Allah. Kamu ingat Allah ada dengan kamu. Semua Allah ada, jangan bimbang. Allah ada dengan kamu. Jadi saat kamu ingat pada Allah, takut akan hilang. Nak terbang takutnya, takut jatuh. Allah ada kan? Kalau nak mati, tak mana buah mati. Terus dia ingat pada Allah, hilang takut dia. Naik juga. Apa benda pun sekalipun dia takutlah macam mana ni anak-anak nak bangun zaman lah ni. Zaman kami habis dah cucu macam mana dia takut. Takut kan dengan zaman lah? Ya takut.
Tapi perasaan takut tadi dapat diatasi dengan zikir pada Allah. Serah pada Allah. Innal amra kullahu lillah. Segala urusan serah pada Allah. Dr. Redha Jundiah, seorang ulama wanita, pakar bahasa Arab. Dia sebut dalam video dia baru ni, jangan sebut saya buat yang ni dulu, bakinya saya serah pada Allah. Jangan. Sebut saya serah semua pada Allah. Jangan saya buat sikit, yang baki saya serah. Tak. Serah semua. Saya buat usaha saya. Yang ni semua saya serah pada Allah. Nak jadi apa, jadilah. Serah pada Allah. Jadi, anak cucu kita macam anak membesar ni zaman Allah ni. Takut kita. Tapi, ada zikir pada Allah. Ingat pada Allah. Serah pada Allah semua. Tenang balik lah. Tidak duk ketak tu lah. Duk takut. Jadi, serah urusan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, segala urusan tadi, harta tidak ada manfaat. Anak pinak takkan ada manfaat. Melainkan mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang tenang. Jadi anak ramai tak salah, harta banyak tidak salah. Tapi kesemua tadi pastikan kamu dapat ketenangan pada hari kiamat. Bagi tenang esok. Sikit lagi kita habis. Fatakallamal qumu kalaman layyina illa ammahu Aba Lahabin alladhi kana aduhu al-ashad. Semua kaum kerabat baginda cakap dengan bahasa lemah lembut, hanya Abu Lahab yang cakap kasar dan permusuhannya dengan Nabi sangat kuat. Lain semua cakap lemah lembut, Abu Lahab yang kasar. Maki, kutuk dan sebagainya. Kasar. Fa innahu raddan qabiha wa talaba minhumul qabda alaihi faqala lahu Abu Talib wallahi la namna'annahu ma baqina. Abu Lahab menentang dengan tentangan yang amat buruk. Beliau juga meminta orang ramai tangkap Nabi SAW. Lalu Abu Talib berkata, demi Allah, selagi aku masih hidup, kami tetap akan menghalang daripada kamu bertindak demikian. Abu Talib bela Nabi. Dia nak tangkap dah. Abu Talib kata, lagi aku ada, siapa tak boleh sentuh Muhammad. Ini kedudukan bapa saudara Nabi Abu Talib, yang ulama punya khilaf di antara pendapat ulama, di manakah Abu Talib berada, syurga ke neraka. Ulama khilaf. Abu Lahab confirm neraka, Abu Talib khilaf. Ada kena syurga, ada kena neraka. Dan saya cenderung dengan pendapat ahli syurga. Abu Talib ahli syurga. Kerana dia membela Nabi SAW daripada awal sampai habis umur ni. Hanya tak sebut di mulut ni. Di zahir, dia tak masuk Islam, tapi batin dah beriman dengan Allah. Di kita hukum zahir lah, dia tak mengucap. Tapi batin serah pada Allah. Dan ulama bincang, khilaf ulama mengatakan Abu Talib berjaya di akhirat. Dia sebut Abu Talib, ada kitab cerita tentang berjayanya Abu Talib di akhirat. Berjaya ni maksudnya syurga. Kalau sekalipun diseksa dalam neraka, tapi dia berjaya keluar. Berjaya masuk syurga. Bukan ulama lekeh ni, pendapat besar ulama. Jadi tak ada masalah siapa nak berpegang pendapat mana pun. Cuma kita pegang pendapat Abu Talib ahli syurga. Kerana dia membela Nabi kita Muhammad SAW dengan segenap hatinya sehingga dia mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, semoga ada manfaat perkongsian kita pada pagi ini. Insya-Allah ada masa lapang berpanjang. Kita jumpa lagi masa akan datang, kita akan sambung bagaimana Quraisy membenci Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon ampun, maaf kasar bahasa, silap cakap dan sebagainya. Itu adalah kelemahan yang datang pada diri saya sendiri. Ada masa lapang berpanjang, kita jumpa lagi. Berdoa kepada Allah semoga kita diberkati di dalam baki bulan Sya'ban ini, lebih kurang 14 hari, 13 hari. Dan semoga umur kita panjang untuk kita jumpa dengan Ramadan Al-Mubarak. Semoga diberikan kekuatan untuk kita beramal, diberikan izin oleh Allah sihat tubuh badan untuk kita pulun ibadah kita di dalam Ramadan yang akan datang. Tidak mensia-siakan waktu yang ada tadi dengan melakukan amal-amal yang sia-sia, tetapi diisi dengan amal-amal yang baik, memenuhkan ruang-ruang dalam Ramadan dengan amal ibadah, sehinggalah kita bertemu dengan Al-Qadar yang dijanjikan oleh Allah untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga segala kebaikan dikurniakan oleh Allah berkat bulan Sya'ban dan umur kita dipanjangkan untuk jumpa dengan Ramadan Al-Mubarak. Qul qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.